Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan saja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669118997. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya Kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Selamat tengah malam Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Yani. Saya ingin Casey bacakan peristiwa pengalaman yang saya alami. Casey, baru-baru ini di kawasan perumahan saya telah pun berlakunya satu penebangan pokok-pokok. Tapi saya hairan Casey, banyak pokok-pokok besar telah pun dicantas, dipotong. Ini kerana para penduduk termasuk saya mengalami masalah-masalah burung yang terlampau banyak. Pokok-pokok di hadapan rumah saya semua dah besar dengan daun yang lebat. Disitulah tempatnya sarang burung. Setiap pagi, setiap waktu maghrib, bising dengan bunyi burung terbang pulang ke rumah. Selain dari itu, kadang-kala bila kita buka tingkap dapur, banyak isi burung akan masuk dalam, makan makanan yang terdedah, dan ini akan mencetuskan satu masalah kesihatan, kebersihan kerana penuh sangat. Penduduk-penduduk yang letakkan kenderaan di tempat letak kereta terbuka ini juga mengalami kenderaan mereka penuh dengan najis burung. Tapi Kisi, cerita saya bukan tentang burung-burung yang mengganggu keluarga, tapi tentang pokok yang disebutkan. Cakap lagi Kisi, contoh, depan rumah saya mungkin ada 8 batang pohon besar, daun yang lebat. Dalam 8, 7 pohon tersebut telah pun dicantas daunnya, dikurangkan daunnya, dipotong dahan, supaya tempat itu tidak lagi boleh digunakan untuk burung-burung ini tempat penginapan mereka. Jadi dengan ini secara tidak langsung tidak akanlah mengganggu penduduk yang tinggal berdekatan. Tapi yang hairan, kecuali satu pohon yang besar di hadapan rumah saya. Casey, sebelum itu pohon tersebut memang tempat sembahyang. Ada beberapa penduduk tempatan telah pun membakar joystick. Ada juga letak buah limau. Ada juga yang lilit pokok tersebut dengan kain seperti kain hitam, kain kuning, katanya di sini. Jadi diteruskan pengalaman yang ingin diketengahkan oleh pendengar kita.
Jadi bila ada penduduk yang kurang senang memotong kain tersebut, ada juga yang tambah, yang gantikan dengan yang baru. Pohon tersebut juga malah terdapat beberapa batang paku yang terpacak pada pokok di hadapan rumah saya. Pada mulanya saya tidak fikirkan apa-apa yang aneh, yang lain dari yang lain tentang pohon di hadapan rumah. Sampailah pihak berkuasa membuat sesuatu di mana mereka nak cantas pohon-pohon, tapi dalam 8 pokok yang ada, satu saja pohon itu yang tidak disentuh langsung. Kisi bayangkan, apakah sebabnya? Dan pohon yang tak disentuh itulah adalah pohon di mana telah pun dikatakan oleh pendengar kita, ya. Dikatakan di pohon tersebut dapat beberapa paku yang terpacak. Ada juga kadangkala pohon tersebut dililit dengan kain hitam, kain kuning, ada yang bakar joystick, ada juga buah-buah yang diletakkan di sekeliling pohon di hadapan rumah rakan kita ini. Sampailah pada suatu malam, bayangkan, apabila waktu itu pohon yang lain semua botak, satu saja yang ada dengan daun yang lebat. Apabila saya berada di dapur, sedang cuci pinggan mangkuk, waktu itu sekitar pukul 11 lebih malam. Jadi sedang cuci pinggan mangkuk. Dari mana saya berdiri boleh nampak terang-terang di tingkap dapur pohon yang lebat yang tidak dicantas. Pendengar Ria 897, kata beliau, saya terperasan Casey, seperti ada kain putih yang tergantung. Pada mulanya saya fikirkan ada orang lah, kain mungkin terlekung tuala, angin tiup melayang sampai tersangkut pada pohon yang disebutkan. Saya pun mula cuci, sehinggalah saya perasan nampak dengan mata saya sendiri kain tersebut bergerak Casey. Bila dia bergerak bukan kerana angin tiup dia hayun kiri kanan, bukan. Cara dia bergerak tu daripada bawah dahan pokok sampai naik atas. Laju Casey dia bergerak. Bila saya nampak, mata saya tertumpu pada kain itu. Dan saya tengok betul-betul, lama-kelamaan bila saya tenung, dari kain nampak bentuk badan. Dari bentuk badan nampak kepala, nampak rambut yang panjang sangat. Rupa-rupanya saya rasa yang saya nampak adalah Pontianak. Hanya Tuhan yang tahu perasaan saya. Saya dengan segera Casey cepat-cepat habiskan cuci pinggan dan mangkuk di dapur. Saya terus langsung ke depan, tutup tingkap dapur, kemudian masuk tidur. Setelah malam yang pertama itu penampakan itu makin menjadi-jadi. Beberapa hari kemudian, suami saya juga ada memberitahu apabila kami sekeluarga keluar makan. Dia tanya tentang pokok yang tak ditebang. Mungkin Casey pokok tu ada penunggunya. Mungkin Casey cuba tanya penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan, tak nak sebutlah nama tempat ni, mungkin isu ni sensitif. Terima kasih dan selamat tengah malam dari peminat setia Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, saudara para pendengar Ria 897. Jadi mungkin agaknya apakah yang dia nak... satu sebab ni nampak tu satu hal. Kenapa? Kata rakan kita ni dalam kiriman email ni, pokok situ dia tak kira berapa banyak, tapi mungkinlah kemungkinan ini anggaran saja. Ada 8 pokok. 8 tu cuma satu saja yang tak dicantas, daunnya tu tak diusik pun, dibiarkan begitu saja. Dan pohon yang disebutkan itu ada kadang-kala dililit kain hitam, kain kuning, ada juga yang gunting potonglah, ada tambah lagi baru, ada juga yang nampaknya pasang joystick, buah-buahan dan sebagainya. Mungkin pokok tu ada sesuatu lah tentang pohon tersebut. Mungkin itu yang menyebabkan pihak berkuasa ataupun mereka yang terlibat untuk mencantas pohon tersebut takut nak catas, nak potong ataupun nak kurangkan daun-daun di sana. Jadi memang betul, kadang-kadang ada saya nampak rumah-rumah estate perumahan ni bila burung dah banyak sangat, memang kecoh nak waktu petang lah, bila nak dekat waktu maghrib tu kan, burung-burung semua balik sarang, bisingnya semacam. Dan memang betul najis-najis burung ni yang
dilepaskan di kawasan-kawasan rumah tu boleh membawakan penyakit kalau kita tidak jaga dengan baik kebersihan dan sebagainya. Baik, mungkin anda pernah dengar, ada juga yang tanya sini dan dari rakan kita, Kisi, adakah estet perumahan yang dimaksudkan di kawasan ini, Kisi? Tolong beritahu, sebab rumah saya pun ada sebatang pohon yang sama, Kisi. Tapi taklah saya nampak sesuatu di atas pokok, cuma yang banyak-banyak satu pohon ni saja. Ini adalah estet perumahan di tak nak sebutlah, terima kasih nasib baik saya tak sebut. Baik, pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan pengalaman peristiwa yang dikongsi Samai. Kali ini kita teruskan dengan satu lagi pengalaman seorang pendengar Singapura, rakyat Singapura yang telah pun masuk ke seberang tambak. Dan ini pula pengalaman beliau. Bayangkan, yang menuju ke rumah ini adalah pasangan suami isteri. Mereka ni penggemar rancangan Misteri Jam 12. Dan kata beliau, saya juga pernah ikut 2 kali Kisi buat adventure waktu malam menaiki bas ramai-ramai. Saya lah pasangan suami isteri yang selalu ajak berbual dengan Kisi. Masih ingatlah kita? Jangan sebut nama saya, hanya untuk Kisi saja. Saya rasa saya kenal. Jadi pengalaman yang diceritakan, waktu itu kami masuk seberang tambak lah ke JB. Masuk ni sekitar 10 malam, nak makan supper dengan isteri. Jadi kami pun pergilah kunjungi sebuah kawasan yang dipanggil Setulang Laut. Di sana banyak restoran-restoran, Kisi, juga kedai-kedai makan yang lazat-lazat. Bila pandu di Setulang Laut, di sebuah restoran, memang kakak dengan suami suka sangat pergi. Sana kami makan macam biasa. Selepas makan, suami pun ajak pusing-pusing. Yalah, tak nak balik rumah. Maklumlah, Kisi, kami ni dah berumah tangga lama, tapi masih belum ada rezeki untuk dikurniakan cahaya mata. Selepas makan, naik kenderaan, suami memandulah pusing-pusing, Kisi. Masuk sana, masuk sini. Saja nak tengok pemandangan kawasan JB ni, tiba-tiba suami pun teringat, nak pergi tak Villa Nabila? Saya pun terperanjat, Kisi, bila suami sarankan untuk ke Villa Nabila. Sebenarnya suami pun tak tahu jalan, saya pun tak tahu jalan. Tak apalah, kita cuba tanya orang kalau mereka tahu di mana Villa Nabila. Sedang memandu, Kisi, Setulang Laut, kami memandu naik ke atas. Tiba-tiba terperasan, Kisi, ada seorang makcik di tepi jalan. Jadi bila suami menghampiri makcik tersebut dan bertanya, makcik tahu tak mana Villa Nabila? Jadi makcik berkata, makcik tak tahulah, kau cubalah tanya orang lain. Terima kasih. Kami pun tinggalkan kawasan itulah. Kata Villa Nabila ni popular, terkenal. Tak apalah, buat bodoh sudah. Jadi, Kisi, suami belok sana, belok sini, hanya untuk mencari. Sampaikan saya mengeluarkan iPad saya dan terpaksa, Kisi, guna roaming service. Memang mahal, tapi nak periksa di Google lah manakah map ataupun peta yang tepat lah ke Villa Nabila, kata rakan kita. Sedang memandu, Kisi, pandu dah lebih kurang 45 minit. Suami pusing sana, belok sana, masuk situ, keluar dan sebagainya. Tiba-tiba nampak lagi seorang makcik ni sedang berdiri di tepi jalan. Kali ini makcik ni bukan seorang diri, dia dengan seorang anak gadisnya, mungkin belasan tahun. Jadi, bang, orang. Tanya. Suruh suami tanya lah. Sampai depan, turunkan cermin, kemudian tanya, makcik, minta maaf boleh tahu tak mana Villa Nabila? Ada satu villa lagi makcik. Katanya lah, dia tanya pada makcik ni, villa ni dah lama terbengkalai, rumah besar, rumah lama, makcik tahu? Kisi, tiba-tiba anaknya tunjuk villa tu, rupa-rupanya di belakang mereka. Terperanjat, Kisi, bila nampak saja villa tu, sungguh menyeramkan. Suami nak naik pun kami batalkan niat, sebab memang seram rumah yang disebutkan itu. Kisi, yang hairannya, Kisi, kami turunkan tingkap, berbual dengan makcik dan anaknya di hadapan tingkap kenderaan. Bila mereka tunjukkan, kami pun tengok villa tersebut. Jadi pandangan kami itu masih di tempat yang agak sama. Makcik dengan anaknya sepatutnya berada di tempat yang sama. Setelah tengok villa tu, saya pusing nak tengok makcik nak cakap terima kasih.
makcik dengan anaknya dah hilang dari pandangan. Casey, betul, ini bukan cerita yang dibuat-buat, tapi memang saya faham sukar untuk dipercayai. Casey, tengok depan, tengok kiri, tengok kanan, jalan raya tu Casey sunyi, sepi, gelap. Macam mana kami boleh sampai, kami tak tahu. Tetapi Casey, itulah yang membuat saya terperanjat dan takut sangat-sangat. Suami terus kunci keempat-empat pintu. Kemudian saya naikkan tingkap. Suami putar CD surah-surah suci untuk menemani kami sepanjang jalan. Nasib baiklah Casey, bila nak balik tu ada juga jumpa kenderaan. Kami pun tahan kenderaan tersebut. Bila berhenti, tanya macam mana nak balik ke Johor Bahru. Dia pun tunjuklah sebab nak balik ke Singapura jalannya. Jadi selamatlah Casey, kami tidak diapa-apakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Bayangkan pendengar Ria 897. Dia kata rakan kita ni, abang dengan kakak ni baru sampai dekat ujung lah mungkin belakang mereka, mungkin atas bukit, bawah bukit, saya tak pastilah, tidak disebutkan di sini. Tapi baru nampak villa tu saja dari jauh dah rasa seram. Baru nampak jauh bayangkan ada yang berani sampai masuk ke dalam buat mungkin tour, pusing-pusing. Dan apakah yang mungkin yang berlaku sebenarnya ketika mereka sedang tengok villa tu, makcik dengan anaknya tiba-tiba hilang dari pandangan. Dan yang penting sekali bagi anda penggemar rancangan MJ12 yang nak beli DVD MJ12, DVD Misteri Jam 12 ada dijual ketika acara Karnival Warna Ria di Pasir Ris Downtown East 12 sampai 6. Jadi datang, kerana bila anda datang anda akan jumpa Arzak merupakan pelakon dalam DVD tersebut. Arzak berlakon sebagai seorang pemandu teksi. Ingat lagi tak? Yang dah menonton, yang dah beli boleh bawa DVD anda bersama untuk dapatkan tanda tangan. Ya, anda juga boleh nampak siapa ni, Hafiz Glamour yang berlaku sebagai ejen hartanah dalam DVD MJ12 Chronic. Juga Fiza ada yang berlakon sebagai seorang pekerja pejabat dan juga saya merupakan selaku pengacara DVD MJ12 Chronic. Jadi jumpa anda di sana. Yang nak beli dah pun dicetak lah. Ini cetakan ke-3 atau 4 lah, macam tu lah. Baik, kita teruskan dengan pengalaman. Sebentar nanti saudara, saya ada satu kiriman email lagi ingin saya baca sebelum saya menjawab panggilan anda. Bayangkan ini adalah satu pengalaman peristiwa, entah benar atau tidak, jangan kita percaya. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Tapi pengalaman yang diceritakan ini adalah satu kisah yang berlaku, boleh saya katakan dalam kategori cari naas. Seorang suami mengaku bersalah kerana satu perbuatan yang dia lakukan, dan sekarang ini yang menimpa Padah adalah isteri yang tersayang. Bayangkan, suami ini telah pun melakukan sesuatu. Jadi apakah yang suami lakukan sehingga akan menyebabkan isterinya dalam keadaan mungkin menyedihkan lah. Akan saya kembali sebentar nanti, jangan ke mana-mana. Pendengar yang 897, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman di FM 897. Apa jua yang diketengahkan, ingat hanya satu hiburan. Jangan kita terikut-ikut dan mudah percaya. Yang ini kiriman daripada seorang rakan. Sebelum saya sentuh tentang kisah seorang suami yang kesali perbuatannya yang sampai memudaratkan keadaan kesihatan isterinya. Adakah mungkin kisahnya, perbuatannya tu boleh dikaitkan dengan penyakit ataupun apa jua rintangan yang dialami oleh isterinya? Akan saya sentuh sebentar nanti. Yang ini kiriman SMS yang dikirimkan kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak dan kisah dihantarkan ke talian 72346. Baik, macam-macam kisah di sini. Yang ini kiriman daripada rakan kita bernama Encik Johari. Casey, saya ingin berkongsi pengalaman saya. Yang ini berlaku di sebuah kawasan di Singapura. Okeylah, saya sebutkanlah. Nama tempatnya Kranji Dam. Kranji Dam, di mana tu? Waktu itu saya seorang diri tahu. Sebenarnya
saya ke sana untuk memancing. Ajak kawan saya tak boleh make it. Jadi entah macam mana dah selalu pergi sana. Paling-paling pun kalau tempat tu tidak begitu ramai, tapi mesti tetap ada keluarga ataupun ada pemancing yang lain. Tapi pada hari yang disebutkan, bila saya sampai sekitar pukul 8 lebih malam, saya dapati kawasan tu macam saya seorang saja tahu. Tengok lain-lain tempat pun hujung-hujung tak ada kenderaan langsung. Hanya kenderaan saya seorang saja. Saya ni seorang pemandu teksi. Jadi selepas saya mungkin dah penat nak beristirahat, saya sentiasa di tempat belakang ni ada joran lipat lah yang saya bawa bersama untuk memancing suka-suka hati. Jadi peristiwa saya di Kranji Dam ni, bila saya sedang keluar daripada teksi saya nak ke belakang, saya tengok sekitaran tu sunyi, sepi. Sampaikan tempat letak kereta di tepi-tepi jalan pun tidak ada kenderaan yang lain kecuali teksi saya seorang saja. Jadi rakan kita ni katalah, saya pun ke belakang, bukalah barang-barang nak memancing ni. Kemudian saya mula pasang joran. Dan saya pun awal tadi ada bawa umpan bersama yang saya beli. Saya tutup di bahagian belakang. Bila saya tutup saja, benda yang pertama saya nampak adalah nampak tempat bangku duduk dengan bangku makan tau. Di kawasan bangku tu tadi bila saya turun, saya tak nampak pun orang. Tapi kali ini saya nampak ada seorang budak perempuan sedang duduk. Jadi saya pun buat bodoh lah. Mungkin dia datang dengan pasangan tunang, kekasih, suami, saya tak pasti. Saya memang nak menghala ke tempat yang perempuan tu sedang duduk. Jadi saya dah tutup belakang. Saya pun kunci teksi saya. Saya bergerak dengan memegang joran sebelah tangan. Sebelah lagi tangan saya memegang kotak lah yang ada isian seperti mata kail, batu ladung dan sebagainya. Jadi mendengar Ria 897, saya jalan. Kisi bayangkan tempat tu sekarang ni cuma saya dengan seorang perempuan yang sedang duduk dekat bangku. Semakin dekat dengan wanita itu, semakin wangi sangat. Sebelum tu baunya agak busuk, bau seperti najis pun ada. Daripada bau busuk, makin dekat, makin wangi pula Kisi. Dan wangian yang saya bau ni sudah cukup membuat saya meremang bulu roma. Betul Kisi. Dan mulalah saya fikir yang bukan-bukan pada perempuan yang sedang duduk. Kisi, dengan kuasa Allah menggerakkan hati saya batalkan niat. Setengah jalan Kisi, belum lagi saya lepas budak yang sedang duduk tu lah. Masih jauh lagi. Jaraknya lebih kurang 20 meter, 30 meter macam tu lah. Rakan-rakan pendengar Ria 897. Jadi rakan kita ni dah berjalan tu. Jalan semakin dekat, bau busuk seperti sebelum tu beliau baulah seperti najis busuk sangat. Makin dekat wangi pula menjadinya. Tiba-tiba ini firasat lah memberitahu ada sesuatu yang tak kena dengan tempat ni ataupun dengan budak yang sedang duduk. Jadi kata beliau, saya pun batalkan niat untuk memancing. Saya pusing dan saya berjalan pulang ke teksi saya. Saya langsung tak toleh belakang. Sampai teksi, sebelum saya buka pintu teksi, saya pegang teksi saya membaca. Saya membaca surah tak nak sebutlah nama surahnya. Baik, saya membaca ada sebuah surah ni. Kemudian saya pun bercakap, Allah lebih berkuasa dari engkau. Tolong jangan ganggu aku. Itu saja. Saya buka pintu teksi. Saya buka belakang teksi saya untuk simpan balik joran tersebut. Saya masuk teksi, hidupkan enjin. Kesi, bila saya pandang depan, sebab lampu teksi terus menyala, terkena tempat duduk. Tempat duduk yang tadi saya nampak ada perempuan, tiba-tiba kosong. Kemana budak tu pergi? Saya tak nampak pun orang lain, tak nampak pun kenderaan. Bila nak masuk kawasan ni, saya garanti confirm kena naik teksi ataupun naik kenderaan. Bas pun tak lalu kawasan ni Kisi. Jadi kemana budak ni menghilang? Itu saja pengalaman saya di Kranji Dam. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Hati-hati. Hello Lina. Lina kena dengar cakap abang sekarang. Dengan perlahan Lina keluar dari bilik. Jangan tengok benda tu Lina. Lina, hello. Lina, dengar tak cakap abang ni? Hello Lina. Hello. Lina. Hello Lina. 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 Misteri Jam 12.
Pendengar Ria 897, tadi kisah tadi seorang pemandu taksi bagus bila ada masalah lapang mungkin yalah dah dapat duit sewa dapatlah sikit duit penat tu mungkin berehat sekejap pergi memancing, tenangkan fikiran. Memang baik sekali tapi tempat awak pergi ni, awak pergi tempat macam tu pergilah kalau tempat-tempat yang mungkin lebih ramai orang seperti di Bedok Jeti ke ataupun di tempat-tempat yang lain lah yang mungkin ada juga pemancing-pemancing. Terima kasih kerana sudah berkongsi pengalaman yang ini. Saya dah janji nak bacakan tadi kisah seorang suami yang diketengahkan yang kesal tentang perbuatannya. Anda bayangkan pendengar Ria 897, seorang pendengar yang namanya dirahsiakan dan alamat email katanya jangan saya kongsi dan sebutkan sebab ini adalah kisah berkaitan dengan hal peribadi hidupnya. Kisahnya begini. Kisah ini walaupun dah lama berlalu tetapi tetap saya ingat sampai sekarang ini. Sebenarnya saya kalau boleh tak nak berkongsi pengalaman yang pedih dan perit ini. Tapi apakan daya, saya rasa lain orang perlu pelajari daripada kesilapan yang saya lakukan. Semoga tidaklah dalam situasi yang saya alami sekarang ini. Tahun 1998 saya dibuang kerja. Dan tahun itu juga saya mencacar mencari kerja, tak dapat. Macam-macam interview saya pergi, temu bual saya pergi, tapi satu pun katanya akan telefon balik, tapi saya tahu tak pernah dan tak akan telefon balik. Yalah, saya ni tidaklah berkelulusan tinggi, hanya setakat sekolah rendah sudah. Dan saya pun tidak ada skill, saya tidak memandu, tak ada lesen dan tidak ada lesen motor pun. Jadi keadaan saya semakin tertekan apabila pada tahun yang sama isteri saya melahirkan anak kami yang pertama. Bayangkan duit hospital, duit perbelanjaan obat anak, isteri, makan minum. Makan minum anak isteri, tanggungjawab seorang suami. Pastinya bila dalam keadaan dibuang kerja mestilah tiba-tiba panik, tak tahu apa nak buat sekarang. Jadi saya akhirnya dipendekkan cerita, saya tak nak beritahu bagaimana saya mendapat kontak dan sebagainya. Saya berurusan dengan seorang bomo. Apa yang disuruh saya lakukan senang. Kerja saya adalah pendengar Ria 897. Kerja saya adalah mengambil kain-kain putih yang diikat pada batu nisan di tanah perkuburan Tapi bukan sembarang kain. Kain itu harus dimiliki oleh jenazah perempuan saja. Yang lelaki dia tak nak. Dan kita tak boleh bohong sebab dia tahu. Jadi saya harus mendapatkan kain-kain putih yang diikat pada batu nisan yang dimiliki oleh jenazah wanita. Saya tak tahu apa nak buat. Sebab ada juga jenazah yang dikebumikan ni, kubur mereka siap dengan nama. Dari situlah saya akan tahu yang ini jenazah lelaki ataupun wanita. Bila tengok saja nama, saya akan ambil. Binti apa? Ambil kain, ambil, masuk dalam. Dan ada syarat. Satu malam saya tak boleh ambil lebih daripada 4 kain. Tak boleh ambil lebih, hanya 4 paling banyak. Jadi dia perlukan banyak sebenarnya. Setiap kain yang saya dapat ambil, saya dapat tawaran dapatlah sedikit duit yang akan dihadiahkan. Saya kerja dengan bomo ni dah lama boleh dikatakan makan tahun. Lama-kelamaan saya tak tahu risikonya. Risikonya bila saya ambil hak orang lain, tuan rumah akan datang. Cari siapa? Bukan cari bomo. Sebab bomo tu ada banyak pendinding. Saya ni kosong. Dia cari saya Tuan rumah datang cari. Isteri saya pernah telefon ketika saya sedang berada di tanah perkuburan dengan seorang kawan curi kain. Ada orang ketuk pintu pada waktu malam. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Kata isteri bila dia telefon bimbit kawan saya. Man, bini kau telefon ni. Apa kau jawab? Aku tak tahu, aku tertekan. Jadi saya pun jawab, hello, sayang,
Abang kat mana bang? Wah, abang tengah kerja lah yang. Ada apa yang emergency ke? Tak ada bang, kejap Ya kak, boleh saya bantu kak? Aku nak barang aku balik. Aku nak barang aku balik. Kasih barang aku balik. Kisi, isteri saya kata pada saya, bang, depan rumah kita ada seorang perempuan ni bang. Dia cakap kasih barang dia balik. Suami awak ambil barang saya, kasih barang saya balik. Siapa ni bang? Abang buat apa ni bang? Abang dekat mana sekarang bang? Perempuan mana ni? Nanti saya telefon awak balik boleh tak? Saya tengah sibuk lah sekejap Kasih saya setengah jam. Saya telefon awak balik boleh tak? Saya letak telefon. Man, kenapa? Kenapa dengan bini kau? Aku tak tahulah. Bini aku telefon cakap ada perempuan datang rumah, ketuk pintu minta barang dia balik. Barang apa sih? Barang apa? Siapa Mana aku tahu. Pendengar Ria 897. Beberapa minit kemudian, isteri telefon. Isteri kau telefon lagi lah. Aku rasa kau angkat lah. Tak nak lah. Kita habiskan cepat boleh tak? Cari Kisi dengan lampu solo di tanah perkuburan waktu malam Solo. Cari kubur perempuan. Mana kubur perempuan? Malam tu Kisi susah nak cari. Asal saya solo semua kubur lelaki ataupun ada kubur yang tak ada nama. Macam mana ni? Ya Allah. Bini aku pula sibuk. Jawablah bini kau telefon ni. Okeylah. Kita balik sudahlah. Jadi kami pun keluar. Dalam perjalanan keluar, jawab panggilan. Hello? Awak nak apa ni? Bang. Apa ni bang? Lepas satu-satu bang. Tadi ada makcik datang bang, ketuk pintu, minta barang dia balik bang. Abang nak buat apa ni bang? Pendengar Ria 897. Baru saya teringat. Din, aku rasa ada benda tak kena, Din. Afsal, bini aku cakap tadi ada makcik datang minta barang dia balik. Din, aku rasa kain-kain putih yang kita ambil ni, tuan dia datang minta aku balik barang-barang dia, Din. Astaghfirullah, kau ya betul. Betul, Din. 2 orang Din datang rumah minta barang isteri aku tak kenal. Habis siapa tu, Din? Kita balik sekarang lah. Kisi, sejak malam tu lah Kisi, rumah kami diganggu. Malam-malam tengah tidur, bila buka pintu, depan rumah tak ada orang. Kadang-kala isteri dengan saya sedang baring atas katil, nampak dekat tingkap Kisi seperti orang berkafan. Isteri dengar suara, saya pun dengar. Kasih balik barang aku. Kasih balik. Rakan MJ12, dipendekkan cerita. Saya dah tak kerja, tidak berkhidmat lagi dengan bomo itu. Sekarang ni, isteri saya selalu berhayal. Sampai ke hari ini Kisi, dia suka mengelamun akibat gangguan yang berterusan bila saya tak ada rumah untuk beberapa minggu. Kadang-kala bila dia duduk sorang-sorang, dia akan termenung jauh. Dan tiba-tiba dia akan terpekik. Sampai saya kejutkan dia, saya sedarkan dia, baru dia sedar dan tercungap-cungap nafasnya. Ini semua perbuatan saya, Kisi, kerana nak jalan yang ringkas untuk meraih pendapatan. Terima kasih. Selamat tengah malam, Kisi. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau
Anda rasa takut? Perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Pendengar 897, Misteri Jam 12 akan diteruskan bertemankan saya Casey. Dan bayangkan macam-macam kisah telah pun saya bacakan awal tadi. Antara banyak-banyak kisah yang anda dengar, kisah mana yang menjadi pilihan? Kisah mungkin suami yang telah pun berkhidmat dengan seorang bomo, ataupun kisah yang tadi anda dengar tu banyaklah kisah-kisah yang diceritakan. Ada juga kakak yang katanya depan rumah tu ada satu pohon. Pohon tu saja yang tidak terusik, yang lain semua dicantas, dibotakkan, macam itulah. Jadi kisah yang mana anda suka? Dan saya pasti juga ada yang kirimkan mesej katanya daripada Ilhami katanya, Casey malam ni kisah semua yang baik-baik bro, teruskan sebab MJ12 ini menemani saya ketika sedang bertugas. Lepas pukul 2 Casey nak hari biasa mengantuk, tapi hari ni hari Sabtu kan, mesti ada rock lama duk, jadi tak akan mengantuk sampai pukul 4 mengantuk balik. Ilhami kata. Yang ini daripada Syahim, kisah malam ni memang baik. Abang tadi tu, bro tadi tu, apa punya jantan marah betul sampai buat macam tu. Kalau ia pun nak duit kena kerja. Dan memang betul, kadang-kadang bila dah tersepit ni lah, memang susah sangat nak buat pilihan. Tapi apakan daya, ingatlah apa jua sekarang ini haruslah kita beringat-ingat supaya kita ni berjimat-jimat. Betul Jadi bila hari susah datang, kita pun tak buat diri kita susah lah dengan membuat langkah-langkah yang akan menyusahkan kita pada suatu hari. Jadi yang penting sekali sekarang ni mulalah berjimat, simpan duit tepi. Jadi kalau hari susah datang tu ada senang sikit lah, ada bantuan. Siapa nak bantu? Diri kita jugalah Yang ini kiriman daripada rakan-rakan dari pendengar kita, namanya Surina. Casey, selamat malam. Saya ni ingin berkongsi peristiwa ketika saya mendapat khidmat lah ataupun servis dari seorang tukang urut, seorang makcik ni datang ke rumah saya. Ini setelah ibu mertua saya menyuruh saya pada mulanya berjumpa dengan tukang urut untuk urut saya katanya. Jadi saya ni sedang berbadan dua, tetapi entahlah katanya baik kalau urut perut. Jangan sampai lambat-lambat nanti bayi itu tidak sihat. Jadi saya mula-mula tak nak lah, sebab saya memang tak percaya ni semua. Akhirnya nak sedapkan hati, suami saya pun tegur, you mak suruh buatlah. Dia bising tu dekat air, dia cakap tak nak jaga cucu dalam perut. Jadi saya pun ikut. Dia panggil kawan dia datang. Waktu kawan dia urutkan saya ni Casey, memang macam tu. Kalau kena urut Casey, mata saya akan mengantuk sangat. Tiba-tiba mata saya terlelap tau. Jadi ada satu waktu ni, pendengar Ria 897, anda bayangkan ini yang dialami oleh seorang pendengar. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Kisah yang cukup menyeramkan ini. Ria 897. Kita teruskan kisah yang dialami oleh rakan kita. Jadi bayangkan, tadi anda dengar bahagian pertama, beliau ni memang tak suka diurut dan tidak percaya dengan apa jua yang didakwa, yang dikatakan oleh ibu mertua. Urut perut, urut sebab kau ni hamil anak pertama. Kalau kau urut anak yang keluar tu sihat. Ini kepercayaan. Jadi dia kata nanti sampaikan mak mertua pun bingit dan marah. Jadi tak nak bergaduh, cakap komplain pada anak. Kau tengoklah isteri kau ni. Ini saya tambah dialog, tak ada dalam dialog ni. Kau tengoklah isteri kau ni. Mak dari itu hari suruh urut. Nanti sampai bila? Sampai bayi dia terkeluar. Macam itulah. Suami pun tak nak bergaduh. Suami cakap dengan isteri, sayang, pergilah urut. Tak mati pun kalau urut. Beralas sikit lah dengan mak. Tak perlu gaduh lah. Susahlah abang hati macam ni. Isteri pun tak nak burukkan keadaan. Baiklah bang, saya ikut cakap mak. Mungkin keesokan harinya jumpa mak, bila nak urut panggil kawan mak lah datang.
Mak suka tau. Jadi mak pun panggil kawan ibunya datang, mak mertua ni datang. Jadi urut pada waktu malam, selepas isyak kawannya datang. Waktu kawannya urut, waktu kawan ibu saya mengurut saya, mak saya ni, mak mertua saya, berada di dapur rumah, sedang buat minuman dan sedikit makanan untuk kawan yang datang ni lah. Pendengar Ria 897, katanya rakan kita ni, saya ni Kisi memang, kalau bab-bab urut, lagi-lagi sedang baring ni akan tertidur Kisi, sedap. Jadi apa yang dialami ni, bila tengah urut, mata saya terkebil-kebil mengantuk, menguap-nguap Kisi, cuba tahan, akhirnya saya kalah. Saya terlelapkan mata saya. Jadi entah macam mana, saya tak pasti berapa lama saya tertidur ataupun terlelapkan mata. Antara saya separuh sadar, separuh bangun. Saya ni separuh sadar, separuh bangun. Yang urutkan saya seorang makcik. Bila saya separuh sadar, separuh bangun, saya terperasan Kisi, ada perempuan ni Kisi, rambut dia panjang sangat, kusut masai, sedang pegang perut saya. Saya tengok Kisi, kukunya panjang-panjang sangat. Jadi entah macam mana, saya cuba gerakkan badan, tapi seolah-olah badan saya dihempap dan ditahan oleh sesuatu. Saya cuba gerakkan lagi tak boleh. Saya cuba lafazkan sesuatu, seperti mulut saya terkunci dan tidak dibenarkan untuk bercakap apa-apa. Saya cuba dan cuba, akhirnya saya boleh bergerak. Akhirnya suara saya keluar, "Mak!" Saya panggil mak mertua saya, lari masuk dalam bilik. Saya buka mata, nampak mak mertua lari, dan pendengar Ria 897, tukang urut tu tiba-tiba berhenti. Mak mertua saya tanya, "Kenapa?" "Oh, tak ada apa-apa, mimpi." Ya Allah, budak ni, orang urut dia tidur. Sebab saya tak nak beritahu mak mertua saya apa yang saya nampak. Lagipun tu kawan dia, kalau saya cakap pun dia tak akan percaya. Saya buat bodoh Kisi. Kemudian makcik ni tengok saya lain macam. Mungkin agaknya saya dah ternampak belang dia. Saya ceritakan kisah ini kepada kakak saya. Kakak mengatakan, mungkin makcik tu menggunakan hikmat kadam untuk mengurut badan kau. Jadi kau rasa sedap sampai kau tertidur. Agaknya lah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi benda tu tidak mengapa-apakan saya. Cuma mengurut saya saja. Itu saja pengalaman saya, Kisi. Terima kasih dan selamat malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bersama dengan saya pada pagi ini, apa khabar Abang PE? Baik, Alhamdulillah, Kisi. Abang PE buat panggilan dari mana ni? Daripada rumah lah, Mukyu lah. Dan Abang PE tadi dengar tak kisah tentang urut tu? Dengar. Adakah kemungkinan besar makcik yang mengurut tu menggunakan hikmat benda halus lah? Ya, saya rasa lah. Dia kata bila dia separuh tidur, separuh sedar tu seolah-olah nampak macam orang lain yang sedang menyentuh dia. Itulah dia tu. Saya rasa memang ada lah. Sebab tu dia rasa sedap sampai tertidur member betul. Jadi mungkin Abang PE, kisah yang Abang PE nak ketengahkan ni. Bukan kisah lah, sebenarnya Kisi off kan. Jadi adalah budak-budak tu kan yang telefon. Jadi dia telefon kan. Siapa? Aurasa semalam kan? Tak, semalam Risa. Dia pula ni. Habis 2 kali tau budak Melayu ni kumpulan telefon bikin kelakar. Kan tak bagus tu, bukan kelakar tau tu, Kisi. Kurang ajar. Dahsyat tu betul, saya cakap terang-terang ni kurang ajar diorang. Tak bagus kan, ni rancangan kira apa? Untuk semua. Singapura je dengar. Nanti orang ingat apa ni orang-orang Singapura macam gini. Kan tak bagus, biadab kan. Betul. Dia buat macam gitu, kelakar dia. Nak buat kelakar bila rancangan kelakar lah itulah dia. Jadi itulah bukan misteri, bukan apa lah. Cuma macam tak puas hati, geram je. Tak apa bang. Terima kasih Okay. Sama-sama. Terima kasih Kesi. Kembali CPI. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah. Ingat rancangan ni digemari ramai kerana kisah-kisah yang dikaitkan dengan kisah yang seram, yang misteri. Jangan buat lawak. Kerjasama lah, betul tak?
Awak cuba bayangkan, satu-satunya antara produk yang boleh kita bangga di Singapura, sampaikan rakan-rakan di seberang tambak, di Indonesia, di Brunei, sampai rakan-rakan yang dah tinggal jauh pun, seperti rakan kita Cik Zack Zainal dan isteri mendengar Misteri Jam 12. Jadi kalau kita ada produk Singapura yang boleh dibanggakan, kenapa kita nak menghancurkan produk kita sendiri? Bukan senang nak pikat hati orang untuk suka produk kita, bukan senang. Orang dah suka, kita rusakkan sendiri. Cuba fikirkan, bukan senang. Jadi kalau kita dah ada sesuatu yang boleh dibanggakan, mengapa tidak sama-sama kita tambahkan lagi? Tambahkanlah, kalau mungkin kurang garam, kita tambahkan sedikit garam, kurang manis kita tambah, dengan kisah-kisah pengalaman yang anda alami dari rakan-rakan. Dari situlah baru kita boleh berjaya. Ingat tak? Ya tak ya jadi sama-sama lah Baik, macam-macam kisah yang diketengahkan dari awal tadi. Adakah mungkin berlakunya seseorang tukang urut menggunakan khidmat khadam untuk membantu supaya hasil sentuhan tu dapat merasakan badan ni sedap sangatlah dia urut. Nampak sampai kakak ni yang diurut ni sampai tertidur member kita ni. Bagaimana? Apa kata anda? 669-11897, silakan. Bregaria 897. Apa khabar Roy? Selamat pagi. Selamat pagi. Roy, panggilan dari mana Roy? Saya di Jurong. Oh, di rumah lah. Tak, di tempat bertugas. Sedang bertugas seorang diri atau ada kawan ni? Saya? Seorang diri atau ada kawan? Seorang. Seorang-seorang Ya. Habis sambil tu dengan M17 lagi Ya, saya. Wah, berani betul Roy ni Baik Roy, pengalaman Roy tentang apa ni, silakan. Okey, pengalaman saya semasa pertama kali pergi ke kuburan. Oh, anda pergi seorang diri atau bagaimana? Tak, dengan teman saya. Berapa ramai kalau boleh saya tanya? Saya dengan teman saya dengan bakal isterinya. Actually pendek kat cerita lah. Dua orang pergi tanah perkuburan, tujuan 3 orang untuk pusing-pusing aja lah. Tak, actually teman saya ni sewaktu peninggalan bapanya tu beliau dekat dalam lah. Jadi dia tak dapat melawat. Bila waktu dia dah keluar daripada penjara tu, jadi dia ajak saya lah dengan bakal isterinya naik van lah pergi kuburan. Kita pergi kuburan tu dalam pukul 2 pagi tu lah. Tempat yang baru lah. Jadi siap. Jadi bila pergi tempat yang kubur baru tu pukul 2 pagi, jadi bakal isterinya tu tak turun lah. Saya dengan dia turun pergi ke kuburan, jalan masuk ke dalam tu. Jadi macam-macam bunyi lah saya dengar kan. Yang ada tak tahulah tu. Alam lah dengar bunyi terpekik ada, tak tolong ada. Habis saya temankan dia lah, dia nak pergi kubur bapanya kan. Bila dah sampai ke depan tu bulu rumah saya pun berdiri jugalah, pasal tak pernah kan pergi kuburan baru pertama kali kan. Jadi saya rasa macam cakap ke teman saya cakap aku jalan dulu lah kalau tak nak baca lah. Habis saya dah jalan depan. Bila saya toleh belakang, kawan saya jalan, tak tahu satu benda objek tu lah, nak kata cekpon pun boleh jugalah. Dia tak berjalan tau, dia merangkak cepat. Cara dia merangkak cepat tau. Menuju ke tempat teman kawan saya lah. Habis saya cakap Mat, cepat Mat. Saya dah dekat depan dekat belakang. Bila dah jalan tu nak naik van tu, saya cakap kawan saya, kau tak rasa apa-apa ke? Habis orang rumah dia cakap dia dah nampak benda tu, dia berangkat ikut kawan saya kat belakang. Saya cakap dengan kawan saya, kau tak rasa? Aku dapat rasa juga, rumah berdiri jugalah, tapi tak, so far tak nampak apa-apa lah. Tapi saya tengok benda tu macam nak cakap pocong bukan pocong pasal dia ada rambut dengan baju putih, dia merangkak. Cara dia merangkak tu cepat tu. Jadi itulah pengalaman saya. Jadi start tu lah saya tak berani lagi nak pergi kubur malam-malam kan. Ya, awak pergi kubur malam-malam apa cerita pula ni Tak ada, teman kan kawan saya lah kan. Macam tu. Saya fikir juga kenapa tak nak pergi besok hari. Tapi seram tu bila nampak dia merangkak laju tu benda ojek tu dia merangkak laju.
Itu yang saya itu kira pertama kali lah tak pernah pergi malam kan. Jadi terima kasih pada anda Okay, sama. kembali. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, akan saya teruskan dengan panggilan-panggilan anda dan saya ada satu lagi kisah ingin saya ketengahkan di FM 897. Kita akan berehat Pendengar 897 bersama dengan saya. Kita ada Cik Rafi. Apa khabar Cik Rafi? Baik. Ni Cik Rafi buat panggilan dari mana Cik Rafi? Saya daripada Bedok Reservoir. Oh, Bedok Reservoir. Adakah rumah anda menghadap kolam tu? Oh, itu jarak dia jauh sikit. Jauh sikit Tapi tempat tu ada keras sikit. Situ dah macam-macam nyawa Dah masuk ni. Itu baru-baru lepas ni saya beraya kat rumah anak dari saya. Perjalanan saya tak tahu lah, sama ada orang jogging ataupun orang mati. Oh, dan baru-baru ini juga di kawasan Changi Ferry Terminal pun ada ternampak ada mayat yang terapung-apung atas air lah. Ya, itu jam saya tak tahu jam pukul berapa lah. Saya dah cakap khabar 6 lebih, tapi mayatnya sudah diangkat dalam jam petang lah. Berapa saya perlu. Dan pengalaman Cik Rafi ni yang nak ceritakan tentang apa ni, silakan. Ya, ini pengalaman saya dalam 2-3 tahun lepas. Halo. Ya, silakan teruskan. Saya sama members lah. Pergi adventure di tanah perkuburan Islam kita di sebelah CBD Pen tu. Jalan-jalan lah. Tapi saya duduk di belakang lah. Saya pun rasa gebentar jugalah. Pasal apa itu pertama kali saya pergi sana lah. Habis lepas tu saya dah habis perkuburan Islam. Saya pergi di perkuburan Cina lah. Mungkin macam biasa adventure, tak ada apa-apa lah. Saya 4 perkuburan lah. Lepas tu saya pergi kubur Serani. Lepas tu tak ada apa-apa. Saya dah naik van lah dengan teman-teman semua lah. Lepas tu penghabisannya saya pergi ke Bukit Brown. Jadi saya pergi Bukit Brown tu. Jadi saya situ ada rasa seram-seram sikit lah. Bukit Brown tu. Jadi dalam perjalanan tu saya tengok ada macam-macam lah. Ada patung, ada apa. Jadi dengan tak semena-menanya saya keluar dengan teman-teman lah. Tengok tak ada angin, tak ada apa. Jadi saya tengok patung tu macam tulisin lah bentuk-bentuk dia. Ada macam angguk-angguk, ada goyang-goyang. Jadi saya ni tak ada angin, tak ada apa. Jadi saya pun bilang teman-teman lagi baik jalan, kita keluar balik lah. Jadi dalam perjalanan balik tak semena-mena ada satu pokok. Itu pokok tak semena-mena, tak ada angin, tak ada apa, boleh tumbang je. Jadi saya tumbang tu, jadi teman-teman saya heran. Tak ada angin, tak ada apa, kat patung bergerak, ada apa semua, ada bakar-bakar miswa dia orang semua kan. Jadi saya pun jalan tu nampak pokok tu tumbang. Jadi saya kebetulan kawan saya tu dia bawa van, dia nak reverse. Tapi hampir-hampir kami tak ada hujan, tak ada apa tau. Tak semula-mula van tu macam gostan tak. Padahal dia bawa van, jadi dia gostan. Apa sana kita dah takut lah. Pasal apa ada budak-budak kecil juga yang ikut kan. Jadi saya bilang dengan orang lagi kita pulang sudah lah. Pulang tu lah sebenarnya pokok tu tumbang. Tu kita keluar. Habis pusing. Nak keluar jalan pusing. Balik-balik itu tempat juga. Balik-balik pusing itu. Macam mana nak tempat jalan keluar ni. Hari saya pun bilang kepada saya tak apa. Dalam nanti saya ni kita baca apa yang kita tahu. Alhamdulillah lah. Kat tu dapat keluar. Belakang dah keluar tu kita keluar kat main road. Baru hati kita orang pun senang lah. Kita duduk kat kedai kopi minum. Tengok satu-satu muka semua dah macam seram sejuk lah. Saya dah terik lah. Saya tak nak pergi lagi. Itu je Cik Casey pengalaman saya sejauh ni Cik Casey Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Cik Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik saudara, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman anda. Yang ini kiriman SMS yang saya terima. Wah, banyak SMS malam ni. Terima kasih bagi yang sudi berkongsi pengalaman. Dan juga ingin saya ketengahkan kisah-kisah pada malam ini. Saudara pendengar Ria 897 daripada pendengar kita ni, siapa ni? Hafsah Johan kata di Yishun pun sama Casey. Betul-betul belakang tingkap dapur saya dah ditebas pasal banyak sangat burung Hafsah Johan lah ataupun Cha Johan. Kat sini ada lagi kiriman-kiriman yang lain daripada pendengar kita. Baik, rakan-rakan Ria 897, kiriman SMS yang ingin saya baca ni mungkin awal tadi saya dah periksa dan saya dapat bayangkan situasi yang dialami oleh saudara kita. Namanya Syah. Katanya isteri saya pernah beritahu saya atau Casey
tentang satu perkara. Seorang makcik menghampiri beliau dan makcik ni mengatakan, kalau duduk sini baik-baik, nampak kucing putih, kalau boleh katanya di sini jangan tengok, terus balik rumah, ataupun kalau benda tu kucing tu jalan depan rumah jangan panggil-panggil, buat bodoh sudah. Jadi makcik tu mengatakan, dalam blok ni ada seorang dukun, bomo. Benda tu bukan kucing sebenarnya, itu sajalah. Jadi makcik yang ceritakan perkara itu seolah-olah nak menakut-nakutkan isteri saya, Kesi. Isteri saya pun komplain lah, buat aduan pada saya. Oh, ini dia aduan rakyat. Suami ambil berat. Jadi kata beliau, bila isteri ceritakan saya, ini cerita yang dialami oleh Syah berkongsi lah. Isteri cerita pada saya tentang kucing putih yang ada dekat blok ni lah. Kawasannya mana? Nanti saya beritahu anda. Mungkin anda penduduk kawasan ni pernah juga dengar cerita dongeng ni lah. Jadi Syah kata isteri komplain pada saya pun kata pada isteri, awak tolonglah jangan percaya karut-karut ni. Dunia moden, zaman moden masih awak percaya hantu. Kan dah cakap jangan terikut-ikut MJ12 sana hiburan. Saya gurau dengan isteri menggunakan tagline Kesi, pinjam hihihi, dia ketawa di belakang. Jadi Kesi, senda gurau saya ni telah pun membuat isteri saya lega dan lah tak tertekan dengan nasihat dan statement yang dibuat oleh seorang makcik di blok yang sama. Untuk pengetahuan Kesi, kami baru saja berpindah dekat blok ini. Jadi bila baru berpindah, pastinya tak kenal dengan orang, tak tahu latar belakang blok yang dimaksudkan. Sampailah pada suatu malam, saya balik kerja agak lewat malam, sekitar pukul 1 pagi Kesi. Saya keluar dari lift, sedang saya berada di depan rumah. Saya kedepankan haversack saya ni untuk cari kunci rumah. Sedang cari kunci, saya nampak ada kucing putih Kesi. Kucing putih keluar dari tangga itulah. Dia mungkin naik dari tangga dan kemudian belok menuju ke arah saya. Saya terperanjat Kesi. Nampak kucing tu, dalam hati, mungkin ini kucing yang isteri aku cakap yang diceritakan oleh makcik tersebut. Saya pun buat bodoh lah Kesi. Jadi apa yang berlaku, bila kucing tu jalan dekat saya, dia tiba-tiba duduk tau Kesi. Duduk depan saya sambil mendongak tengok saya. Rakan pendengar Ria 897. Jadi inilah yang diceritakan oleh pendengar kita, namanya Syah, yang berlaku. Kucing tu duduk mendongak tengok saya. Saya pus. Engkau ni takut-takut ke isteri aku. Pasal engkau lah orang buat cerita. Dah, pergi jalan. Jadi saya pun dah jumpa kunci saya. Saya buka pintu besi yang dimangga dulu Kesi. Bila saya buka pintu, entah macam mana saya nak toleh kucing tu jalan belakang saya tau Kesi. Bila kucing tu lepas jalan belakang, saya toleh Kesi. Baru toleh sikit, nampak Kesi kepala orang sedang merangkak, pakai baju putih, merangkak Kesi. Ya Allah, nampak sekejap. Terus tangan buka pintu kayu, tutup pintu besi, mangga tutup pintu kayu. Saya diri depan pintu, bukan untuk beberapa saat, tapi untuk beberapa minit. Tercungap-cungap saya nampak benda tu live depan mata. Mungkin ada kebenaran nasihat yang diberikan oleh makcik itu kepada isteri. Selepas kejadian itu, saya tak benarkan isteri saya keluar rumah tanpa saya, ataupun buka pintu rumah tanpa saya ada di rumah. Itulah kisahnya. Dan untuk pengetahuan anda semua, pengalaman yang dilaporkan berlaku ini benar ataupun tidak, ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Adalah di sebuah kawasan yang dipanggil Lengkok Baru. Hati-hati. Siapa di belakang anda? Baik saudara, bagaimana malam ini? Last call, panggilan yang terakhir, saya jawab ataupun Kesi tak perlu jawab Kesi. Kita terus dengar lagu rock lama duk. Jadi saya akan kira sampai 10 saat. Dan kalau semua nak last call, bagus, saya terus last call. Kalau tidak, saya akan tutup tirai. Baik. Jadi 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, Encik saat, Abang saat, Atuk saat, Saat punya isteri, dan saat terakhir 10 saat. Baik, 10 saat saya refresh, saya tengok dalam masa yang pantas ni macam mana agaknya. Ada yang kata Kesi last call, tutup kedai, tutup sudah Kesi. SMS pula saya simak SMS, katanya rakan kita, Kesi tutup kedai sudah Kesi, tak payah last call lah, meripik lah nanti last call. Saya lebih suka apa ni, Kesi baca email
Atau terima kasih Yang ini Bro Casey, tak payah sudah ada pukul 2. Gua mau dengar rock lama tu. Okay, I see you tomorrow di Downtown East. Maka kita akan menghasilkan satu lagi DVD MG12 Chronic bahagian yang kedua, volume 2. Wah, mungkin boleh berikan saranan apa yang patut dimasukkan dalam volume 2 ni, dan teruslah dapatkan yang original. Memang betul yang original harganya dengan yang cetak rompak memang beza. Tapi anda bayangkan, yang cetak rompak ni 1 sen dia tak keluar hasil. Pelakon-pelakon dia tak bayar, director dia tak bayar, duit penat iklan di radio dia tak bayar, dan sebagainya lah. Banyak lesen. Stiker, satu stiker, awak nampak stiker yang kita tampal tu daripada pihak tertentu tu, stiker tu, satu stiker tu $1. Mana? Jadi inilah yang harus kita ambil kira. Penat lelah orang lain tu jangan kita kasih orang lain kaya. Yang awak kasih kaya ni penyangak. Jadi penyangak ni dapat duit, apa dia buat tak tahulah, mungkin joli sana joli sini tapi kita ni berusaha. Dan saya sekali lagi ribuan terima kasih bagi anda yang telah pun menyokong DVD MG12. Terima kasih. Saya kalau boleh salam, saya keluarkan tangan dekat corong radio, saya salam semua. Yang muhrim majalah, yang lelaki, yang perempuan tak boleh lah, minta maaf je. Terima kasih. Jumpa anda sekejap lagi dalam Carnival Warna Ria, dan terus bersama Ria Insomnia dengan lagu-lagu rock lama dok. Jadi kalau anda yang kirimkan pada saya katanya tak payah, tak perlu angkat, apa nak buat, saya terpaksa tutup tirai.